Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Nama saya Muhammad Hafizul Salam Darussalam, bernombor metrik 034901. Terima kasih saya ucapkan kepada Prof. Madya Dr. Syed Hazrul Lakfi bin Syed Omar kerana memberi peluang untuk saya membentangkan tajuk hikam, iaitu pada subjek kajian teks tasawuf. Okey, saya akan terus kepada hikam yang keenam. La yakun ta'akhkharu amadil ata'il ma'al ilhahi fi du'a'i mujiban liya'sika fahuwa dhamina lakal ijabata fima yakhtaruhu laka la fima takhtaruhu li nafsika wa fil waqtil ladzi yuridu la fil waqtil ladzi turidu. Mafhumnya, jangan berputus asa sekiranya Allah Subhanahu Wa Taala melewatkan penerimaan doa, walaupun kamu sudah bersungguh-sungguh berdoa, kerana Allah telah menjamin akan menerima semua doa menurut yang Dia kehendaki untukmu, bukanlah menurut kehendakmu dan pada waktu yang ditentukannya, dan bukanlah pada waktu yang engkau tentukan. Hikam ini menjelaskan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan menerima doa-doa daripada hamba-Nya mengikut waktu yang ditentukannya dan bukanlah mengikut waktu yang ditentukan oleh hamba-hamba-Nya. Okey, kita akan terus kepada ringkasan daripada hikam yang keenam, iaitu janganlah berputus asa disebabkan hajat yang dipohon lambat diterima atau lambat dimakbulkan sedangkan kamu sudah bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Rumusan daripada hikam yang keenam ini kita dapat tengok kaedah ini mengajar kita supaya i'tiqad dengan janji Allah Subhanahu Wa Taala yang pasti diperkenankan apabila diminta kepadanya. Dan di antara doa-doa yang diperkenan oleh Allah Subhanahu Wa Taala iaitu yang pertama, hati hendaklah sentiasa mengingati Allah. Dan yang kedua, mulakanlah doa kita dengan bertaubat kepada Allah. Kita dapat mengambil contoh daripada kisah doa para sahabat yang mana dimakbulkan oleh Allah walaupun setelah 40 tahun ianya berdoa, iaitu kisah Nabi Musa AS untuk menewaskan Fir'aun. Okay, seterusnya kita akan pergi pada hikam yang ketujuh. La yushakkikannaka fil wa'di adamul wuqu'il maw'udi wa in ta'ayyana zamanu li'alla yakuna dhalika qadhan fil basiratika wa ikhmadan linuri sariratika. Mafhumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala tidak memungkiri janji dengan apa yang dijanjikan bagimu. Janganlah kamu merasa ragu-ragu apabila sampai waktunya. Perkara ini masih belum berlaku. Hal ini berlaku kerana kemungkinan prasyarat belum ditunaikan dengan sebenar-benarnya berdasarkan sebab-sebab manusia itu sendiri. Tiada siapa pun mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini bagi mengelakkan cahaya mata hati kamu akan mati. Iktibar daripada hikam yang ketujuh, kita dapat tengok terdapat beberapa istilah tasawuf yang digunakan seperti nafsu, akal, rahsia dan roh. Hal ini semua bermaksud hampir sama tetapi kedudukannya berbeza berdasarkan khilaf idrak atau madarik. Janganlah ragu-ragu tentang kebenaran janji Allah kerana kadang-kala ianya bergantung kepada sebab dan syarat ghaibiyah yang Allah Subhanahu Wa Taala sembunyikan daripada nabi-nabi dan walinya bagi menzahirkan kemuliaannya dan hikmahnya.
Seterusnya, hikam yang ke-8. Idza fataha laka wijhatan min at-ta'arrufi fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fatahaha laka illa wa huwa yuridu an yata'arrafa ilayka. Alam ta'lam anna at-ta'arrufa huwa muriduhu 'alayka wal a'mala anta muhdihan ilayhi wa aina ma tuhdihi ilayhi mimma huwa muriduhu 'alayka. Mafhumnya, apabila Allah Subhanahu wa taala membuka satu arah daripada makrifah atau pengenalan bagimu, maka janganlah engkau segan sekalipun amalanmu itu sedikit, kerana sesungguhnya ia tidak membukanya bagimu kecuali dia hendak berkenalan denganmu. Tidakkah kamu tahu bahawa perkenalan merupakan kedatangannya daripada hasil daripada amalan-amalan yang kamu hadiahkan untuknya? Namun bagaimanakah keadaan amalan yang kamu hadiahkan kepadanya itu berbanding kedatangannya kepadamu? Kita dapat tengok daripada mafhumnya lagi, apabila Allah Subhanahu wa taala bertajalli dengan namanya Al-Jalal dan Al-Qahhar dan membuka jalan bagimu untuk kamu mengenalnya, maka ketahuilah bahawa ia merupakan tanda Allah Subhanahu wa taala prihatin kepadamu dan memilihmu supaya dekat di sisi. Justru kamu hendaklah menjaga adab beserta dengan redha dan penyerahan diri kepadanya, di samping menerimanya dengan kegembiraan. Oleh itu janganlah kamu risau ataupun hirau disebabkan sedikitnya amalan zahirmu. Hal ini adalah kerana ia berfungsi sebagai wasilah dan perantaraan bagi amalan hati. Dan saya ketengahkan pada hikam yang ke-8 ini, iaitu dua jalan menuju kepada hidayah dan mengenali Allah. Yang pertama jalan hidayah, yang kedua jalan al-ijtiba. Seterusnya kita tengok hikam yang ke-9. Tanawwa'at ajnasul a'mali bitanawwu'il waridatil ahwali. Kepelbagaian jenis amalan kerana kepelbagaian waridat ahwal. Mafhumnya, setiap jenis amalan yang dilakukan oleh hamba dan murid berdasarkan wiradat ahwal, ia datang pada hati daripada makrifah Rabbani dan sir rohani. Dua bahagian yang diketengahkan sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Buti. Yang pertama, ahwal nafsiyah, dan yang kedua, ahwal al-ijtima'iyah. Akhir sekali, saya akan merumuskan keempat-empat hikam yang dibentangkan tadi. Kita akan masuk kepada rumusan hikam yang ke-6, iaitu janganlah kita berputus asa akan kelewatan kurniaan Tuhan kepadamu. Kita dapat tengok Allah Subhanahu wa taala tidak mengajar kita berputus asa dengan doa yang kita doakan kepadanya. Ini kerana waktu yang dimakbulkan Allah adalah kehendaknya dan bukanlah waktu yang dimakbulkan doa daripada hamba itu sendiri. Allah telah tetapkan bahawa setiap yang apa dia inginkan, dia akan makbulkan. Bukannya mengikut keinginan hambanya itu. Yang ke-7, menurut hikam yang ke-7, janganlah meragu tentang sesuatu janji itu dan yakinlah dengan rahmatnya. Hikam 7 menjelaskan bahawa kita janganlah meragui
sesuatu janji yang telah ditetapkan oleh Allah, dan kita hendaklah yakin dengan rahmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba. Rumusan hikam yang ke-8 iaitu yakinlah Allah Subhanahu wa taala membukakan satu arah daripada makrifatnya. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kasih ingin mengenali hambanya, dan kita hendaklah yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala akan membuka peluang kepada hambanya supaya rapat dan mengenalinya dari isi lubuk hati sehingga kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang soleh. Dan akhir sekali, rumusan hikam yang ke-9, mempelbagaikan jenis amalan kerana wujudnya kepelbagaian wirada Allah Subhanahu wa taala. Kita hendaklah melakukan amalan-amalan yang dituntut oleh Allah Subhanahu wa taala kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala itu amat luas dan memberi kemuliaan kepada hamba-hamba yang dikehendaki olehnya. Jadi, sekian saja daripada pembentangan hikam-hikam yang saya ketengahkan tadi. Saya sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.